Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi berteman kembali. So alhamdulillah, finally we are back setelah 3 ke 4 hari kita menghilang. And aku just nak cakap 3-4 minggu? Bulan? Multiverse. So guys, aku terlebih dahulu aku mewakili Physics Cream nak minta maaf dengan korang. Aku tak sure kalau ramai yang sedar, tapi kita orang dah pun menghilang selama 3 ke 4 bulan. And benda tu berita yang sangat-sangat menyedihkan untuk kita orang. Sebab aku dengan Zikri menjangkakan tahun 2022 menjadi satu tahun yang cukup produktif and aktif lah untuk Physics Cream dengan konten-konten terbaru semua kan. Tapi end up bulan 4 baru keluar video pertama untuk tahun 2022. So, aku nak minta maaf dengan korang. And still thanks kepada semua, kepada korang yang DM, yang WhatsApp, yang komen, yang buat story, tanya kat mana kita orang, mana menghilang, mana video baru. Benda tu buatkan kita orang rasa macam serba sedikit jadi serba salah kalau kita orang tak keluar balik kan. And apa yang lagi mengejutkan aku sebagai YouTuber, walaupun baru pemula lah, tapi still macam YouTuber, aku ingatkan bila aku menghilang, aku akan dicari-cari, yang orang akan rindu, orang akan cari-cari, mana diorang ni. Tapi sebelum perkara tu berlaku, aku terlebih dahulu merindui korang sebenarnya. Aku tengah lepak dengan Zikri kat kedai, and then Zikri cakap, aku rindu Dokim Bayu, macam tu. Dan kehilangan ni lah yang menjadi asbab kita orang sedar yang kita orang tak terlalu dirindui, tapi kita orang lah yang tersangat merindui. So, thanks sekali lagi kepada korang yang sentiasa support kita orang sampai sekarang. Alhamdulillah, aku pun sebenarnya tak jangka apa yang akan berlaku dengan video kali ni. Tak tahu view berapa semua, tapi still aku sangat gembira sebab dapat jumpa korang balik. Dan inilah malamnya, okay, di mana perasaan aku bercampur bau antara sedih dengan gembira. Sedih sebab bulan 4 baru ada video pertama Physics Cream, tapi perasaan gembira bila video pertama tu keluar pada waktu Ramadan. So guys, aku nak ucapkan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. And kita nak sedih-sedih. Malam ni aku sajikan kepada korang sebuah kompilasi yang hanya keluar setahun sekali dalam channel Physics Cream. Sebuah kompilasi istimewa Malam Sepi Ramadan. So, kompilasi Malam Sepi Ramadan of course adalah sebuah kompilasi yang dia tak menghimpunkan pun kisah-kisah seram yang berlaku pada bulan Ramadan. Sebab kita tahu yang bulan puasa ni benda-benda tu kena belenggu kan. So aku rasa tak ada kot kisah-kisah seram yang berlaku pada bulan Ramadan. Tapi kompilasi Malam Sepi Ramadan adalah sebuah improvisasi daripada kompilasi Seram Sunyi Sepi. Okay, kalau korang belum tengok, korang boleh check it out, Seram Sunyi Sepi. Tapi bersempena bulan Ramadan, dia menjadi satu kompilasi istimewa, iaitu Malam Sepi Ramadan. Okay, so jom, macam biasa aku bawa korang, kita telusuri sebuah kisah pertama yang kita orang bagi nama 4 bulan menghilang. Apa tadi? Dan macam biasa, kita buka gelanggang malam kita dengan sebuah kisah pertama malam ni yang kita orang bagi nama 4 bulan berteman kembali. So, kisah seram 4 bulan berteman kembali ni dia terjadi kepada salah seorang lelaki yang okey. Actually aku tak boleh guna nama Kim Bayu sebab kalau kau nak tahu kenapa kita orang menghilang 4 bulan ni,
Antara salah satu faktornya adalah phone aku rosak. Phone yang digunakan untuk record physics screen tu rosak. Dan nama-nama Kim Bayu yang aku dah listkan tu ada kat dalam tu. So dah hilang. So aku sangat-sangat macam berbesar hati kalau korang sudi untuk letak nama korang dekat ruangan komen kat bawah, supaya sekali lagi kita boleh abadikan nama korang dekat dalam kisah-kisah physics screen. Okay, kalau ada nama korang baru cun. So malam ni aku akan guna nama seorang kawan aku yang baru saja mengetahui kewujudan physics screen, dan alhamdulillah berita baiknya kita bertambah seorang lagi Kim Bayu yang bernama Nazir. So kisah ni terjadi kepada seorang lelaki yang bernama Nazir yang bakal menduduki peperiksaan SPM. So ada satu waktu ni keluarga Nazir bercadang untuk bercuti di salah satu negeri dekat Malaysia. Akan tetapi sebabkan si Nazir ni fikirkan masa depan dia yang bakal menduduki peperiksaan SPM tu, so dia batalkan hasrat dia untuk ikut family dia and tinggal kat rumah untuk sambung study. So actually sebenarnya bukanlah si Nazir ni tak study pun. Bukan sebab dia study last minute ke apa, tapi sebab dia nak pastikan apa yang dia baca tu betul-betul dia faham. So tak adalah macam dekat dalam SPM nanti dia lupa ke apa kan. So nak jadikan cerita, dia pun bagi tahu mak dia. Mak, Nazir rasa Nazir tak ikut kot. Tak apa lah, Nazir duduk rumah. Hari pun dah nak dekat dengan SPM kan. Takut gak apa-apa nanti lupa apa. So, tak apa, Nazir duduk rumah. Disebabkan si Nazir ni adalah anak bongsu dalam keluarga, so of course lah mak dia ni berat hati kan. Tapi selepas adegan pujuk memujuk, akhirnya mak dia pun melepaskan dia dengan berat hati. So mak dia pun macam, duduk rumah tu elok-elok. Nah, ambil duit. Nanti kau nak beli makanan ke apa, ajak lah member-member keluar makan. Kau duduk rumah ni jangan sepah-sepah pula. Mak risau kau ni duduk seorang-seorang. Boleh tak duduk rumah seorang-seorang ni? Dan Nazir macam okey tak apa. Boleh je mak. Nazir takut ke apa, Nazir boleh lah call mak, call member semua. And then pada pukul 3 petang, mak dia pun bertolak. So tinggallah si Nazir ni bersorangan untuk sambung ulang kaji pelajaran dia. So si Nazir ni pun selepas hantar mak dia, and then dia pun tutup pintu, and dia tengok lampu semua. Sebab yelah, dia seorang-seorang dalam rumah, takut ada lampu terbuka ke apa, buzzer elektrik kan. Tengok lampu, and then semua dah tertutup. So dia pun masuk bilik, and then kunci pintu. Dia sambung study. So si Nazir ni pun sambung study. Sambung study. Katakan yang si Nazir ni just belajar 30% je. Lagi 70% ML. Cik tak ada. Aku tak tahu dia main game apa, tapi dia kata dia main game lah. Belajar sampailah pukul 6 petang. So bila dia sampai 6 petang, dia pun solat lah. Solat, and then dia sambung study balik. And sedar tak sedar, maghrib pun tiba. Dah maghrib, of course, suasana pun dah gelap. Rumah pun dah sunyi dah. So dia pun stop dia punya belajar and nak makan lah. Lapar dah kan. So dia pun nak makan. Dia buka lah pintu bilik dia. Tengok ruang tamu. Apa yang mengejutkan, bila dia buka ruang tamu dia, kau bayangkan dia dah daripada bilik tau, gelap. Dia tak buka lampu, gelap. Dia buka pintu bilik dia, and dia nampak dekat ruang tamu cerah. Tadi masa dia awal masuk, waktu dia hantar mak dia, kan dia dah pastikan lampu semua dah terpadam kan. Bila dia buka, lampu terbuka. Dan apa yang menakutkan, bila dia nampak dekat atas meja ruang tamu dia penuh dengan plastik super ring yang dah terbuka tapi bersepah dekat ruang tamu dia. So dia pun macam, dia bisyang lah. Tadi seorang-seorang sebab mak dia memang paling pantang lah. Kalau kau keluar rumah bersepah. So of course tu bukan kerja mak dia lah. Apatah lagi dengan kakak dia apa. Kalau tak memang diorang kena bantai. Tapi sekarang bila dia buka, dia nampak makanan tu dah bersepah. So dia macam, okay, kau pandai makan, kau pandai kemas. So dia pun tutup. Dia kata nasib baik, dekat dalam bilik dia ada tandas. So kalau nak solat, tak payah nak keluar pergi ruang tamu, pergi tandas utama. Dia just boleh guna tandas bilik dia. And then lepas dah solat semua apa, dia still sambung study. So bila aku tengok dia ni study, aku rasa macam, walaupun dia kata dia main-main apa, tapi bila aku tengok cara dia study, dia antara budak yang betul-betul committed lah dalam study. Sebab tadi lepas mak dia pergi hantar, dia tak main, dia study. Lepas tu bila dia dah habis study, dia solat, dia study balik. Bila dia dah habis study, dia buka pintu, and then dia tutup, dia study balik. So bila dia dah study,
Waktu dia study ni, okay, buka buku. And then dia dengar bunyi tutung dekat ruang tamu. Dia dengar bunyi orang berlari tau kat ruang tamu dia. Tapi bunyi larian tu dia adalah larian yang laju tapi singkat. Dia macam seolah-olah larian tu adalah larian kanak-kanak. So dia waktu tu dah cuak, dia duduk kat dalam bilik. Tapi sebabkan larian tu ada kat ruang tamu, so macam okey, dia dalam bilik, selamat ni, pintu kunci. Tapi makin lama dia dengar bunyi tapak kaki tu makin lama masuk kat dalam bilik dia and berhenti dekat tempat dia solat tadi. So cakap dia dah macam pisang. So waktu tu dah lepas maghrib, so mungkin dah dalam pukul 8 ke pukul 9. So dia macam okay, tak apa, dia tutup, pergi dekat katil and then dia setubuh. So dia pun main phone dia and then buka ayat-ayat ruqyah apa, sampailah dia tertidur. Pukul 2.45 pagi dia terjaga macam lampu tak tutup lagi. So dia macam pukul apa lah. Dia tengok, uish, dah pukul 3. Dia perasan pintu bilik dia terbuka. Tadi dah tutup lah. So dia nampak pintu bilik dia terbuka. Kau bayangkan, aku duduk masuk seorang ni. Aku duduk seorang gila kan. Kalau macam family aku balik kampung ke apa, and then aku duduk dengan Zikri je, aku dah macam kunci pintu. Tapi ni dia macam dia nampak pintu terbuka. So dia macam dia pergi kat pintu, dia tengok ruang tamu. Aku tak kacau kau jangan kacau akulah. Dia tutup pintu. Tapi dia cakap dia tak jerit. Dia macam bisik, dia macam aku tak kacau kau jangan kacau aku. Lepas tu dia tutup sikit. And then dia tidur. Still gangguan tu tak berakhir bila dia tidur pukul 4 pagi. Dia rasa miang kat tepi badan dia. Dia rasa miang seolah-olah macam kat tepi dia ni macam ada, kau tahu tak kalau orang baring kat kau, rambut dia kan miang kan, macam tu kan. Ni ada, dia rasa rambut. Rasa sisa, dia ada rasa rambut baring kat sebelah dia. So dia macam bangun, macam dia macam tengok pakai ekor mata. Dia nampak, kalau kau dapat bayangkan, buat kipas berpusing. Nanti rambut, kalau rambut tu panjang, dia akan macam terkibas-kibas kena kat badan kau. Dia nampak tu. Dia kata dia tak nampak muka, tapi dia tahu ada satu tubuh badan tengah baring kat sebelah dia, rambut panjang. Rambut tu kena kat tangan dia. So waktu tu dia dah, tadi dah pintu dah terbuka, ni macam ada benda masuk lah ni. So dia mengiring, dia lawan arah bertentangan dengan benda yang baring kat sebelah dia tu. Dia baring, dia baca ayat kursi. So dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia kata dalam setengah jam juga dia baca sampai dia rasa benda tu dah tak ada. Terus dia bangun daripada katil, dia solat tahajud, and then dia terus tidur. And gangguan tu berakhir sampai pukul 9 pagi. Lepas dia solat subuh semua, and then dia terus call mak dia. Dah takut lah ni. Dia call mak dia macam, mak, mam tadi Nazir dah kena kacau ni. Selama ni tak ada ni, Nazir dah kena kacau dah. Lepas tu mak dia, alah tu kau punya ni je hayalan dah. Kau dah takut sangat, kau fikir bukan-bukan lah. And then bila dah yakinkan mak dia, ingatkan mak dia nak pujuk? Tak. Mak dia cakap, tu lah kau, sama tu tak ikut. Yang dah kena kacau. So dia macam, okay tak apa lah. Tu nak dijadikan cerita, si Nazir pun cakap, mak, kan mak pergi 2 hari. Boleh tak Nazir nak bawa Iman dengan Ijat datang? Tidur teman Nazir. Takut agak dah kena kacau malam tadi. And then mak dia bagi green light. Mak dia macam, okay, tak apa. Boleh bawa je. Tapi kau jangan buat sepah rumah. Mak dia cakap je pasal rumah bersepah, dia terus teringat Super Ring. Yang Super Ring bersepah tu. So dia pun lari, dia buka. Dia tengok ruang tamu dia bersih. Tak ada orang, seolah-olah macam benda tu dengar dia cakap yang suruh kemas tu. So macam, ok,
Pandai kau kemas. Tak apa. Okey mak. Okey, Nazir nak sarapan, nak ajak Iman dengan Ijat lah lepak mamak tu. Nanti apa-apa Nazir call mak balik Okay, Assalamualaikum. Okay. And then dia pun ajak lah member-member dia semua untuk datang rumah. Selepas si Nazir ni ajak Iman dengan Ijat datang, dalam asal macam tu, 2 ekor ni datang lah. Iman dengan Ijat ni datang rumah Nazir sambil bawa baju-baju dia semua, nak bermalam dekat rumah si Nazir ni lah. So si Nazir macam, okay guys, masuk dulu. Buat nak apa, makan apa, semua ambil dekat dapur. Buat macam rumah sendiri. So diorang pun study. Lepas maghrib, solat. And then lepas solat, si Nazir ni macam, okay, dah habis solat lah, jom study. Lepas tu member dia macam, botak dia study. Weh, kau nak study sampai berapa lama? Otak aku dah tempur ni. Apa ni? Aku datang jauh-jauh takkan study ke? Macam, mana movie night-nya? Mana popcorn-nya? Ini macam, si Nazir macam, betul lah juga apa dia cakap. Sebab, ya lepak rumah member takkan macam nak study. Mesti lah nak tengok TV ke, nak tengok movie ke apa kan. So si Nazir macam, okay lah, tak apa. Kau dengan Iman pergi dulu, pergi ruang tamu tu. Tengok lah. Kau nak tengok TV, cerita apa tengok lah. Awak nak study jap. And then dia study. Tapi kata tak bertahan lama lah. 5 minit deh. Tak aci. So dia pun terus keluar. And then join kawan-kawan dia tengok movie. So diorang pun tengok lah. Diorang duduk tengok kan. Tak tahu tengok cerita apa. Mungkin No Way Home. Tapi tengok apa Blu-ray ni. And then dia tengok. Diorang tengok macam shock lah. Layan-layan. Tengok duduk shock layan. Tiba-tiba blackout macam, oh si Ijat ni dah. So nak jet cancel, si Ijat ni macam dah gelabah macam, weh Zee, kau tak bayar duit api Zee, kau tak bayar duit api je. Tapi si Nazir macam, mana ada, aku dah bayar tu. Aku semua dah bayar, settle semua. Sekejap, aku check sekejap. And then si Nazir ni buka api tu rumah dia. Alhamdulillah bukan rumah dia je gelap, tapi satu kawasan perumahan ni gelap. So memang total black lah. Dia macam tengok macam, gelap? Bukan lah Jad. Kita punya taman semua gelap weh. Semua gelap, tak ada light langsung. Disebabkan dah blackout, dah tak boleh tengok movie, diorang pun lepak kat luar. Si Ijat, si Iman, si Nazir, tiga-tiga lepak kat luar. So diorang pun lepak kat luar, sembang. Dah tak kena kacau, macam sembang. Tapi dia tengok kawan-kawan dia ni, Iman dengan Ijat ni macam senyap, tak berkata apa-apa. So dia macam, dia kata waktu ni, dia kata macam, dia ni bila tengok kawan-kawan dia senyap, dia macam, dia tak fikir apa-apa lah. Dia just rasa macam, mungkin member-member dia ni cuba ingat formula-formula yang dia study tadi. Lain macam. So dia macam, tak apa, biar diorang pun lepak kat luar, ambil udara malam. Tiba-tiba lampu dah start hidup balik. Lampu tu kat macam, okay dah ada. Weh, lama gak, setengah jam gak lah kita kat luar ni. Dah jom masuk. Korang ni kalau tak disuruh masuk, sampai esok duduk luar ni. Nazir ni pun buka pintu nak masuk dalam rumah. Apa yang mengejutkan si Nazir, bila dia nampak si Ijat dengan Iman dia tengah tidur kat sofa. Dia tengah tidur kat sofa. Tadi dia sembang ni. Lepas tu dia macam, sekarang ni member dia bukan ada kat belakang dia. Dia tengah lepak tadi. Sekarang dia tengah baring dekat atas sofa. So dia macam, bongit lah. And then si Nazir terus masuk rumah dia. Kejut, Man, Jad, Iman, Jad bangun lah. Then si Iman, si Ijat macam, kau kenapa weh? Masalah Mahal. Dan diorang pun duduk. Lepas tu macam, weh Man, kau bagi tahu kau jujur dengan aku kok. Tadi kita lepak kat luar kan. So si Iman ni macam confused lah. Muka dia mamai, tapi dia macam confused lah. Kau ngaku apa? Mana ada? Lepas tu macam, tak, tadi lepas aku habis tadi, aku kan lepak dengan korang. And then kan nak blackout. Lepas tu kita lepak luar kan. Lepas tu si Ijat ni dah lagi confused lah. Dia macam, kau join kita orang ke waktu tengok movie tadi? So maknanya start dia dengan benda tu waktu diorang tengok movie lagi. Sebab dia kata diorang tengok movie tu dalam setengah jam. Okay, dalam 20 minit macam tu dia dah tidur dah. Diorang dah tidur lah. Si Nazir ni lepak dengan siapa kat luar. So dia macam dah,
Okay, tak apa. Okay guys, jom kita masuk tidur. Kita pun masuk tidur, masuk bilik si Nazir. And then si Nazir ni angkat meja besar, dia letak dekat pintu rumah, pintu bilik dia. Sebab yalah 2.45 pagi kan pintu terbuka. So dia macam, okay, tak apa. Diorang ni macam dah, kau buat apa sih? Si Nazir macam, tak adalah, kita 3 orang. Kan kalau ada pencuri masuk, dia takut nak bagi tahu member dia. So diorang pun tidur lah, 3 orang kat atas katil si Nazir. Diorang pun tidur. Tidur punya tidur pukul 3 pagi. Si Iman dia kejut si Nazir. Tapi tak bercakap, dia tak cakap macam, "Weh, Zee, bangun." Tak, dia tak cakap, dia macam ni. Macam tu. And then si Nazir macam tengok. And then si Nazir macam baru bangun. Asal? Apa yang dia nampak, si Iman ni macam ni tau. Macam tu. Tunjuk dekat arah pintu. And tangan dia terketar-ketar. So bila si Nazir ni tengok tangan si Iman, follow tangan Iman sampai dekat depan pintu, dia nampak member lagi seorang, si Ijat ni, tengah berdiri depan pintu yang diorang tutup tadi, tengah ketuk pintu sambil kepala dia pandang kiri tau. Macam ni. Macam tu. Pukul 3 pagi babe. Dia macam pandang kiri, dia ketuk pintu. Seolah-olah macam dia mungkin tengah berkomunikasi dengan something yang ada dekat luar. Sama ada benda tu nak masuk dalam bilik diorang ataupun memang dah masuk dah dekat bilik diorang tu. So bila si Nazir dengan si Iman nampak Ijat tengah ketuk pintu, terus si Nazir, "Man, dah berapa lama weh Ijat macam tu?" And then si Iman macam, "Aku tak tahu. Dia yang kejut aku. Si Ijat ni yang kejut aku bangun tidur. Dia tak kejut kau. Tu dia pergi kat pintu, dia ketuk pintu." So bila dia cakap macam tu, si Nazir pun buka ayat ruqyah pakai speaker. And then dalam setengah jam juga dia ketuk pintu. Bayangkan dengan pukul 3 pagi benda dia ketuk pintu pukul setengah jam. So dia macam okay, dah sampai setengah jam, benda tu dah start, si Ijat ni dah start slow-slow turun. And then dia pergi kat katil, and then dia tidur macam biasa, macam tak ada benda jadi. So diorang dah tidur je man, tidur buat tak tahu. And then diorang tidur. Tak sampai setengah jam diorang tidur, diorang dengar speaker diorang seolah-olah di pause macam cik. And then play balik, and then pause balik, play balik. Diorang check pun diorang tak ada apa-apa jadi. Alunan ayat ruqyah tu macam biasa, tapi dekat speaker seolah-olah ada orang main speaker. And Alhamdulillah, lepas daripada kejadian tu diorang tak dikacau. And then mak dia panggil ustaz untuk check lah apa yang ada kat dalam rumah. And ustaz tu just cakap tak ada apa-apa lah, benda tu saja tinggal. Tapi Alhamdulillah, asbab daripada kejadian tu lah si Nazir ni ingatkan supaya kita setiap malam tidur jangan lupa baca doa tidur. So macam mana guys kisah pertama dalam kompilasi Malam Sepi Ramadan? Okey tak okey, seram tak seram? Daripada kisah tadi aku just nak ingatkan kat korang, kalau korang tinggal kat rumah sorang-sorang, korang kena ingat yang jap, macam mana korang boleh tinggal rumah sorang-sorang? Aku tak boleh tu. Aku paling-paling kena ada seorang lah peneman dalam rumah. Mesti dalam rumah tu kena ada 2 orang. Dan 2 orang tu mesti seorang tu orang besar. Sebab aku dulu waktu kecil pun kalau aku tidur kat atas toto atau atas tilam yang 4 segi tu, kaki tak boleh keluar. Kaki tak boleh keluar, tak boleh lebih daripada tu. Takut ada yang pegang. Dia macam protection lah 4 segi. Manalah tahu kan, macam tiba-tiba bayang-bayang kita macam ui takut tu. Aku yang cerita, aku yang segar. Jadi kita terus kisah kedua malam ni. Okay, sebuah kisah yang kita orang bagi nama Maaf Hilang Tanpa Khabar. Kisah hilang tanpa khabar ni dia terjadi kepada seorang lelaki yang dikatakan kisah ni telah berlaku 25 tahun yang lepas. And kisah ni terjadi sewaktu dia masih muda lah. Yang mana kita ambil nama, sedihnya tak dapat guna nama korang kan. So guys, please aku harap korang boleh letak nama korang kat bawah supaya kita orang boleh letak nama korang dalam kisah-kisah seram Fizik Scream, okay? So buat sementara ni aku guna nama adik aku dulu.
iaitu Haziq. So kisah ni terjadi kepada Haziq, di mana Haziq dikatakan si Haziq ni dia menggemari kisah-kisah seram, okey, atau lebih kepada konsep horror lah. Setiap malam dia akan baca buku yang bertema seram. Buku apa? Buku tu kita tak boleh bagi tahu lah. Kot nanti kena copyright ke apa kan. Tapi dia akan baca buku tu, and daripada buku tu lah dia banyak terinspirasi dengan kisah-kisah seram, and dia pernah terfikir, boleh ke dia manusia biasa untuk terbuka hijab macam mana orang-orang terpilih. Dan sampailah satu masa di mana keberanian dia tu boleh kita katakan agak memuncak lah. Dia mengumpul keberanian untuk memulakan sebuah misi, bukan mencapai straight A dalam SPM, tapi misi mencari hantu. Misi ni dikatakan dia tak jalankan seorang-seorang lah. Si Haziq ni tak buat seorang-seorang. Dia ajak member. Okay? Walaupun dia mungkin dah berani, tapi still kena ajak member. Dia ajak member, dia ajak seorang kawan dia untuk lakukan misi bersama-sama dengan dia. So diorang pun dah set date dah. Okay, kita dah set date. Tempat kau ni. Okay, set tempat dah. Okay, aku ambil kau malam ni, kita gerak. So malam tu dalam pukul 9 malam, si Haziq pun bertolak lah, bergerak menuju ke rumah kawan dia. Sampai kat rumah kawan dia, nak ajakkan cerita, si Haziq pun, Assalamualaikum Jai. Assalamualaikum. Dia nampak Jai ni buka pintu. Tapi si Jai ni dia keluar dalam keadaan muka dia pucat. Macam tak usah kita buat benda-benda macam ni. Jangan lah. Diorang tak kacau kita, jangan kacau diorang macam tu. Tapi si Haziq macam, weh apa ni? Benda dah plan. Minyak dah, isi dah full. Jom gerak. And then lepas bincang, diorang pun, tak apa lah, bertolak. Diorang pun bertolak untuk memulakan ekspedisi misi mencari hantu diorang ke sebuah tempat yang dikatakan dikenali sebagai tempat yang agak terkenal dengan keseraman dia, which is dah ada banyak peristiwa yang berlaku kat situ lah. So diorang pun bertolak. Bertolak. Dikatakan perjalanan ke sana memerlukan diorang untuk naik turun bukit. Ada beberapa bukit yang diorang kena naik turun. Dalam beberapa minit diorang tempuh perjalanan diorang pun sampai ke satu persimpangan, di mana persimpangan tu kalau korang lalu, korang dah sampai tempat dia. Tapi sebelum sampai tu korang kena lalu simpang lah. So simpang tu tiba-tiba si Haziq ni berhenti tau, macam dia tengok jalan gelap. Jalan nak pergi dekat tempat tu gelap. So dia macam, time ni dah ragu-ragu balik. Tadi berani, dia dah ragu-ragu macam, betul lah aku nak pergi ni. Dia katakan waktu dia dah macam sangsi dah, berulang alik. Macam nak ke tak nak, 15 minit. Dia patah balik. Lepas tu, tapi dah sampai dah, gerak. Tu dah sampai simpang. Tak sedar hati lah, gerak. Lepas tu, dah sampai dah. Ulang alik. Tak apa Ajay, kita tukar destinasi. Kita pergi dekat plan B kita. Diorang tak jadi. Pergi yang tempat pertama macam, mungkin keras sangat tempat ni. Kita tukar destinasi lah. Diorang pun gerak. Tak apa Jai, okey tak apa, gerak pergi destinasi kedua. Pergi patah balik, naik turun bukit. Dalam perjalanan diorang patah balik tu, tiba-tiba si Haziq ni yang bawa motor ni macam si Haziq, Jai, kau cuba kibas-kibas sikit dekat lampu belakang kita tu. Kau check lampu kita hidup ke? Kau takut nanti orang belakang tak nampak motor kita. Kau kibas-kibas sekejap. Kau tengok tu, lepas tu kau kibas-kibas sikit dekat lampu belakang. And then kau kibas-kibas sikit. Tak ada apa-apa Tak ada apa-apa. Okay, tak apa lah. And then gerak. Macam ni, waktu ni sebenarnya Haziq macam dia cari something, dia ada perasaan something. Tapi okay, tak apa, nanti balik baru cerita. So dia pun teruskan perjalanan sampailah ke jalan yang terang. Sampai jalan terang diorang dah kira-kira. Tapi belum habis sebab diorang kena pergi dekat destinasi kedua. So diorang pun gerak pergi ke destinasi kedua. On the way pergi ke destinasi kedua ni, tak sampai lagi tempat dia. Tiba-tiba mak tu Haziq ni bawa motor. Si Haziq ni dia rasa macam ni tau. Dia rasa tengah bawa jalan terang. Tiba-tiba makin lama dia rasa gelap.
Macam nak masuk persimpangan yang sampai destinasi, dia tiba-tiba rasa makin gelap. Makin gelap. Dah tak sedar hati lah. Tiba-tiba dia rasa kawan dia, Jai, kat belakang. Macam ni. Tiba-tiba makin dekat dengan dia. Tiba-tiba macam merapatkan badan dia dengan si Haziq ni. And kepala dia letak dekat atas bahu si Haziq. Macam, kenapa si Jai ni? Oh, takut sangat ni si Jai. So dia pun bawa motor. Lepas tu dia tengok kenapa si Jai ni buat macam ni? Kenapa si Jai ni letak kepala macam tu? Dia nampak lah ikut cermin sisi dia tu. Dia nampak si Jai ni tengah betul-betul lah. Si Jai ni letak kepala dekat bahu dia. Tapi makin lama dia perhatikan, okey, kalau korang perasan, kalau korang bawa motor, cermin sisi tu akan macam bergetar. Kan? Macam akan bergetar. So korang macam korang still boleh nampak kelibat dia, cuma korang akan nampak macam cermin tu bergetar lah sebab korang bawa motor kan. Bergetar. Tapi makin lama dia perhatikan si Jai ni. Tiba-tiba si Jai ni daripada muka Jai, muka manusia, muka member dia ni, tiba-tiba dia perasan yang Jai ni muka dia makin cerah. Bukan semakin cerah sebab flawless ke, sebab ada lampu ke, tak. Tapi sebab muka dia rata. Muka dia tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Just betul-betul kat tepi dia. Weh, bapak saya bergemam Dia bawa motor. Lepas tu dia dah nampak dia macam, Jai, belah Jai. Jai, angkat kepala kau. Lepas tu tiba-tiba Jai ni macam, dia angkat kepala. Lepas tu dia macam tunduk, macam kena marah dengan mak tau. Lepas dia macam, dia tunduk dekat belakang. Dia macam dah tak sedar hati lah. Dia pun bawa motor. Tak jadi babe. Tak jadi pergi dekat destinasi tu, diorang terus patah balik. Sebab dia dah janji dengan si Jai. Dia nampak je sekali, terus patah balik. Lepas tu dia macam, okay, tak apa, kita patah balik lah Jai. Dah tak sedar hati lah. Dia patah balik, dia turun bukit. Sebelum sampai ke jalan terang tadi yang diorang sebelum pergi ke destinasi kedua, dia turun. Dia kena lalui macam ni bukit, and then dekat bukit tu ada lencongan. Macam korang turun, and then ada lencongan lah. Waktu dia turun tu, disebabkan keadaan malam tu gelap pekat tau, diorang tak nampak apa-apa. Dia rasa ada something yang tengah berjalan turun. Waktu diorang tengah naik motor turun tu, ada something turun juga, laju. Something turun, and then diorang terbabas. Tapi diorang kata alhamdulillah, umur panjang, tak ada sakit apa-apa lah. Mungkin sakit lah, okay. Luka tu aku rasa macam of course ada lah, cuma tak adalah patah ke apa kan. So diorang macam waktu dah mencarut lah benda tu. Macam benda lah, buka lagi signal. Macam tu kan. Lepas tu dia macam, tak apa, Jai, kau kira kita dapat mamak lu lah Jai, takut ada benda yang ikut kita ke apa. And then diorang bawa pergi ke mamak. Nak jadikan cerita, sampai ke mamak tu diorang senyap setengah jam. Lepak setengah jam, senyap. And then diorang minum Nescafe sebelum diorang mulakan penceritaan diorang apa yang diorang nampak kat atas motor tadi. Si Haziq ni cakap, dia kata, Jai, kau tahu tak kenapa masa kita lalu jalan pertama yang kita nak pergi ke destinasi yang first tu, kenapa aku suruh kau kibas-kibas belakang? Sebenarnya waktu tu kan, aku nampak ada perempuan dia duduk belakang kita. Dia tengah follow kita. Dia tengah bonceng sekali dengan kita. So rambut dia tu macam menggerbang-gerbang macam tu, gerbang-gerbang. Lepas tu aku suruh kau kibas dengan harapan kalau ada something mungkin ikut kita, benda tu terlepas waktu kau kibas-kibas tu. Lepas tu dia macam, serius yang si Jai dah takut sebab dia memang tak nak ikut. Macam, aku serius Lepas tu, ya tu, lepas tu kan, waktu yang kedua tadi, waktu yang aku letak dagu tu, dia kata, aku nampak ada perempuan juga. Aku nampak ada perempuan, dia duduk belakang kau, tapi dalam keadaan kepala dia jenguk kau, and dia tiup kat telinga kau. Dia tiup. Lepas tu si Jai macam, kau serius Kau tahu tak kenapa aku letak kepala aku kat bahu kau? Sebab aku rasa ada orang tiup kat telinga aku. Aku macam, waktu tu orang macam dah, okey lah.
Betul lah tu. Betul lah tu. So diorang macam okay tak apa. Diorang pun dalam pukul 1 diorang balik ke rumah lepas dah lepak kat mamak tu semua. Diorang balik pukul 1. And dikatakan dekat kawasan perumahan dia tu ramai bayi-bayi kecil. Dekat rumah-rumah perumahan dia. And 1 pagi diorang balik, diorang dengar dekat kawasan perumahan dia tu semua yang ada baby semua menangis. And malam tu tidur dia tak bertemankan bantal peluk ataupun encik gula-gula, melainkan tidurnya bertemankan Yasin. Untuk kisah pertama dalam malam sepi Ramadan ni, kisah first kita dah ada kisah gangguan yang berlaku dalam rumah. Kisah kedua di dalam perjalanan. Dan kita akan tunggu apa yang jadi dalam kisah ketiga. Tapi bila kisah kedua ni macam seram teruk. Okay, seram gila. Aku terfikir macam mana sebab aku selalu naik motor waktu malam. Aku macam balik daripada tempat kerja kan, selalu balik malam. And aku balik malam tu dekat satu jalan yang kalau aku balik tu macam memang tak ada motor. Kau tahu tak, kalau aku balik tu tak ada kereta, tak ada motor. Lampu jalan pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia macam kalau nak dihitung berapa lama yang tak ada lampu tu, tak ada lampu tu lagi panjang daripada yang ada lampu. So bila dengar cerita macam ni macam aku nak balik nanti. Tapi tak apa. Jom kita teruskan kisah ketiga, which is kisah terakhir. Tahu-tahu dah kisah terakhir lah. Pukul apa sih? Pukul 3 lebih. Okey, pukul 3. Kalau korang nampak dah pukul 3.02 pagi. Tapi kita still record. Alhamdulillah. Sampai pukul 3 pagi. Boleh terus sahur nanti. Jom kita telusuri sebuah kisah. Kali ni berada di luar rumah. Sebuah kisah yang kita orang bagi nama Moga Kekal Setia. So kisah Moga Kekal Setia ni dia terjadi kepada seorang lelaki dewasa yang kita still ambil nama adik aku sebab nama Kim Bayu dah hilang. Nama Kim Bayu dah hilang, so kita guna nama adik aku, which is Azim. So Azim ni merupakan seorang lelaki yang suka pergi mengembara, suka masuk dalam hutan, suka berkemah. Dan satu hari nak dijadikan cerita, dia ni pun dengan member dia seorang berpakat untuk pergi berkemah. So diorang pun pergilah dekat satu hutan yang aku tak nak bagi tahu hutan apa, tapi diorang ada bagi tahu nama hutan tu, cuma aku rasa macam better kita rahsiakan lah. So diorang pun dah sampai kat tempat hutan tu, and then jumpa seorang ranger hutan, which is pengawal kat hutan tu. And then dia kata, okay, korang nak masuk. Okay, korang carilah mana-mana tempat yang selamat, tempat-tempat yang cantik. Cuma itulah aku nak ingatkan, yang ranger hutan ni cakap. Semua tu aku nak ingatkan, korang hati-hati sikit masuk. Takut-takut nanti korang masuk ni single, keluar nanti ada awet. Diorang ni macam, dia ni tak faham, Azim ni tak faham apa yang si ranger ni cakap kan. Dia macam gelak je macam senyum. And then diorang pun teruskan perjalanan untuk masuk ke dalam hutan. So diorang pun teruskan perjalanan masuk ke dalam hutan. And then set up lah, sediakan kemah. Nampak kawasan cantik, okay, kita dirikan kemah kat sini. Pacak. Sediakan unggun api, sediakan yang macam para tu. And then okay, semua dah set up dah. And then diorang buat hal diorang masing-masing. Pukul 10 malam, perut si Azim ni memulas. So nak guna tandas, tak ada tandas. So buatlah tandas nature diorang. So dia pun pergi masuk ke dalam semak samun. And then lepaskanlah hajat dia. So tengah si Azim ni lepaskan hajat dia, dia perasan ada air menitik dekat tangan dia macam. So bila dia rasa ada air menitik, dia macam mungkin itu satu kelaziman lah. Bila kau masuk dalam hutan, ada embun-embun mungkin dekat atas pokok yang jatuh waktu malam. So benda tu dia macam dia tak hiraukan, macam mantap. Dia pun lepaskan hajat dia. Dalam duk dia lepaskan hajat dia, dia masih merasakan air tu menitik tau, macam. So dia macam, and yang pelik, air tu menitik kat tempat yang sama. Kalau dia rasa macam ada kat bahu, ada sikit kat sini sikit, so dia rasa macam okay, embun lah ni, hujan ke apa kan. Dia macam asal dekat tempat yang sama ni. So dia pun ambil torchlight dia. Torchlight, dia suluh. Air yang dia tengok tu bukan clear, bukan jernih, tapi merah. Dia macam darah. So dia macam, dia rasa macam. And based on apa yang aku baca, aku rasa si Azim ni mungkin dia ada pengalaman, ada macam ilmu sikit lah pasal benda-benda ni. So bila dia nampak, dia macam, dia terus ambil tanah,
Dia baca 3 kul kalau tak silap aku. Tapi jap, 3 kul. Oh, mungkin dia baca dalam hati lah kot. Sebab mungkin waktu tu kan dia tengah lepas hajat kan. So dia pun ambil tanah, dia baca and then dia campak kat langit. Dia campak kat langit, dia nampak ada satu macam burung besar tau. Macam ada satu burung besar keluar daripada pokok and terbang. So macam, okay, dia nampak, tapi mungkin waktu dia berani lagi lah. Dia berani lagi, settle apa yang patut, and then dia lari masuk dalam kemah. Zip kemah dia. So disebabkan dia rasa takut and dia masuk dalam keadaan yang terburu-buru, ada something yang dia lupa untuk lakukan dekat luar kemah. Tapi nak buat macam ni, dia pun terus tidur. Si Azim ni pun tidur dengan member dia. And dia dikejutkan dengan satu suara dekat luar kemah yang bukan suara pokok atau suara haiwan, tapi suara, kalau kau dapat bayangkan macam ni. La 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 la. Macam tu. And bunyi tu diselang-seli dengan macam ni. La 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 la, macam tu. Seolah-olah ada something yang menyanyi dekat luar kemah sambil naik buaian. Bila si Azim ni dengar, dia pun pergi kat depan kemah dia macam, siapa ni? Dia pun pegang zip kemah dia. Baru nak buka tu, tiba member dia pegang. Weh, asal kau ni? Kau kenapa? Tu member dia macam, sebelum kau buka, kau dah pagar belum kemah kita? Mungkin tu kelaziman lah. Kalau kau pergi, kalau masuk hutan, kau kena pagar dulu. Sebab takut ada, yelah, hutan tempat benda tu kan. So takut lah kalau dorang ni duduk kat tempat dorang, sebab tu tak pagar pula. So dia, kawan member tanya, kau dah pagar belum? Lepas tu si Azim macam, kenapa? Saya dah tahu dia tak pagar. Sebab tadi dia dah cuak kan, dah takut-takut, dia dah masuk-masuk, dia lupa pagar. Member dia pun macam, buka zip kemah dorang. Buka weh, dia nampak ada seorang perempuan berdiri 9 kaki daripada kemah dorang. Perempuan tu berdiri, kepala tunduk, rambut menggerbang, tengah berdiri betul-betul depan kemah dorang. So dia macam dia macam, Asal-asal aku lupa tadi pagar. Sebab tadi aku kena kacau masa aku tengah buang hajat tadi. Sorry tu. Dia nampak ada benda tu berdiri. And tiba-tiba dia perasan dekat sebelah kiri dia, daripada ekor mata dia perasan ada bayang tau, berdiri dekat tepi kiri kemah dia. Kan bila korang duduk dalam kemah, korang akan nampak bayang-bayang orang yang berdiri kat luar. So dia macam, dia tengok tak ada. So dia macam, tiba-tiba dia dengar macam ni. Dia dengar ada orang bernafas and hembus dekat belakang badan dia. So bila dia pandang belakang, apa yang dia nampak adalah seorang perempuan. Okay, yang dia macam segang gak lah. Dia nampak perempuan. Okay, kalau kau dapat bayangkan, perempuan ni posisi dia dalam keadaan perempuan yang berbaju putih, rambut panjang, dalam posisi dia melutut. And dia tengah gendong baby tau. Yang gendong baby. Baby tu pula dia katakan dia sempat nampak, sebab betul-betul belakang dia. Dia nampak baby tu dia macam ni tau. Kalau aku yang aku dapat macam bayangkan lah. Baby tu kepala dia pecah. Macam kepala dia pecah ke dalam. Lepas tu dalam tu ulat. Dalam tu penuh ulat. And baby tu, masalahnya baby tu bergerak, pandang dia sambil senyum. Waktu tu bila baby tu dah senyum, dia pun senyum gak, tapi senyum dalam alam mimpi lah. Dia pun terus pengsan.
And keesokan paginya dia terus tersedar sebab dia dengar member dia azan. And bila dia terjaga, dia dapat tahu yang member dia dah dapat berjaya halau benda tu yang digelar sebagai Kak Ponti tu. Dia berjaya halau. And keesokan paginya diorang siap-siap lepas solat subuh. Diorang pun bergegas pulang. Sedih untuk kita melupakan si dia yang setia menanti. So itu saja kisah dalam malam sepi Ramadan. Sebelum kita berpisah, aku just nak minta maaf kalau korang ada DM tapi aku belum balas. Korang ada email tapi aku belum balas. Okay, aku just nak minta maaf sebab kita orang menghilang and tak ada khabar berita, and segala komen-komen korang, and segala korang punya DM, and segala korang punya story, and apa-apa saja yang mungkin korang hubungi kita orang yang belum kita orang balas. Aku minta maaf sangat-sangat, tapi percayalah setiap DM korang, setiap komen korang tu selalu menjadi asbab semangatnya kita orang untuk menghasilkan lagi banyak video. Betul? Macam biasa, kalau korang ada kisah-kisah seram, korang boleh hantar ke email kita orang, fizikscream@gmail.com, FIYIKScream@gmail.com. And sebelum kita berpisah, aku just nak ucapkan selamat berpuasa sekali lagi. Okay, selamat berpuasa kepada korang yang mungkin tengah tengok ni waktu pagi. Selamat berpuasa. And kalau korang tengok ni waktu berbuka, selamat berbuka. Kalau korang tengok ni waktu bersahur, selamat bersahur. Dan kalau korang keesokannya korang tengah berpuasa, selamat berpuasa. And kalau tak habis. Okay, semoga berjumpa dalam next video. Aku sebenarnya macam sayang nak berpisah dengan korang malam ni, tapi kita jumpa je dah lagi dekat next video. Amalan ringkas malam ni sebelum kita tutup gelanggang seram malam kita. Kalau korang pergi masjid, solat tarawih ke, solat apa ke, jangan lupa niat iktikaf, okey? Supaya sepanjang keberadaan kita kat dalam masjid, sama ada korang tidur ke, korang lepak ke, hatta kalau korang main game sekalipun, kita buat oleh pahala, insya-Allah. So jangan lupa share dengan kawan-kawan korang. Okay, kalau korang tak share video ni pun, korang boleh share amalan ringkas tu. Semoga sama-sama kita jadikan Fizikscream sebagai saham akhirat kita. Okay, itu saja untuk malam ni. Lama tak sebut outro kita. Kalau korang hafal, jom sama-sama. Kamsahamnida, miane, annyeong.